Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ustazah akan berikan panduan menjawab latihan buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2 dalam tajuk Kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada muka surat 138, 139 dan 140. Sebelum itu, murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 2, muka surat 134 sehingga 136 atau boleh rujuk pada link ini. Muka surat 138, latihan yang kelima arahannya ialah tuliskan adab-adab mengasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan saya. Baiklah, diberikan 4 gambar di sini. Gambar semasa kamu berada di rumah, di padang permainan, di masjid, dan apabila sedang bekerja. Oke, kamu perlu tulis adab-adab kamu mengasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumah, di padang, di masjid, dan ketika bekerja. Diberikan contoh di sini. Apabila kamu berada di rumah, kamu perlu mentaati dan menolong ibu. Itu adab kamu mengasihi Rasulullah ketika berada di rumah. Yang kedua, contoh yang diberikan ialah menjaga kebersihan diri, rumah, dan pakaian. Oke, sebelum itu kamu boleh rujuk semula buku teks muka surat 135. Latihan sebelum ini pun kamu rujuk muka surat 135 juga. Dan latihan kelima ini pun kamu akan rujuk muka surat 135 buku teks. Kamu boleh lihat pilihan-pilihan jawaban yang ada di sini. Kita lihat nomor 1. Bagaimanakah kamu adab-adab kamu mengasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila kamu berada di padang? Kamu boleh lihat di bahagian kotak ini. Kamu boleh pilih ataupun kamu tulis kedua-dua jawaban ini. Sebagai contoh, yang pertama, menutup aurat ketika bersukan. Kamu akan tulis di tempat kosong ini, menutup aurat ketika bersukan. Pilihan jawaban yang kedua yaitu menjaga adab-adab ketika bersukan. Kamu boleh tulis di bawah ini jawaban yang kedua, menjaga adab-adab ketika bersukan. Itu adalah adab-adab kamu mengasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang. Kamu mencontohi, bagaimanakah kamu mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kamu apabila di padang. Gambar yang kedua, apabila berada di masjid. Kamu boleh lihat pada bahagian kotak biru ini. Ada 3 pilihan jawaban. Contohnya kamu memilih pilihan jawaban yang pertama, yaitu menjaga adab-adab di masjid. Kamu perlu tulis di ruang jawaban yang telah disediakan di sini, menjaga adab-adab di masjid, dan kamu memilih jawaban yang ketiga ini, membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu perlu tulis di ruang jawaban yang telah disediakan di sini. Gambar yang ketiga ini tiada diberikan di buku teks. Ini kamu boleh buat sendiri jawaban kamu dengan jawaban yang berkaitan, tapi Ustazah akan berikan contoh ataupun cadangan jawaban sahaja. Apabila sedang bekerja,
Bagaimana cara kamu adab-adab kamu mengasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bekerja? Apabila seseorang itu bekerja, bagaimana mencontohi akhlak baginda? Oke, yang pertama, bekerja dengan jujur. Yang kedua, bersungguh-sungguh ketika bekerja. Jika kamu ada jawaban lain, kamu boleh tulis mengikut yang berkaitan dengan tajuk di atas ini. Seterusnya, muka surat 139, latihan yang ke-6, arahannya ialah kelas dan suaikan. Oke, diberikan penyataan pada sebelah kanan ini. Penyataan-penyataan ini kamu kena tentukan sama ada penyataan-penyataan ini adalah adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita akan baca satu persatu. Telah diberikan contoh di sini. Penyataannya ialah Basri membaca selawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Oke, penyataan contoh ini yang di atas ini adalah adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu, kamu perlu gariskan pada jawaban yang betul. Oke, nomor 1. Mendapat rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyataan ini adalah kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah. Oke, ini adalah perkara ataupun kelebihan yang kamu dapat jika kamu mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah. Yang kedua, menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu adab terhadap Rasulullah. Gariskan pada jawabannya. Yang ketiga, membaca buku sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyataan yang ketiga ini juga adalah adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Ini adalah salah satu kepentingan. Ini adalah kelebihan yang akan kamu dapat jika kamu mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah. Yang kelima, menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang taat. Jawabannya ialah kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya, muka surat 140. Latihan yang ketujuh, arahannya ialah tandakan betul pada jawaban yang betul. Diberikan 3 penyataan di sini. Penyataan yang pertama, kedua, dan ketiga. Setiap penyataan diberikan 2 pilihan jawaban. Kamu perlu pilih 1 jawaban yang betul sahaja. Oke. Nomor 1, Basri rajin membaca Al-Quran pada waktu malam. Oke, pilihan jawaban yang pertama, saya berazam untuk membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit. Pilihan jawaban yang kedua, saya tidak perlu membaca Al-Quran. Oke, berdasarkan penyataan yang pertama ini, adakah kamu perlu mencontohi Basri? Ya, kamu perlu mencontohi Basri dengan berazam untuk membaca Al-Quran walaupun hanya sedikit. Penyataan yang kedua, Anas selalu tidur di dalam kelas semasa guru mengajar. Oke, pilihan jawaban yang pertama,
Saya akan tidur di dalam kelas sekiranya mengantuk. Pilihan jawapan yang kedua, saya perlu memberikan perhatian kepada guru di dalam kelas. Adakah kamu perlu mencontohi Anas, perbuatan Anas ini? Oke, sudah semestinya lah tidak. Oke, kamu tidak dan jangan mencontohi Anas kerana dia tidur di dalam kelas. Jadi apa yang perlu kamu lakukan? Oke, saya perlu memberikan perhatian kepada guru di dalam kelas. Pernyataan yang ketiga, Najwa mengulang kaji pelajaran selepas pulang dari sekolah. Oke, adakah kamu perlu mencontohi Najwa? Ya, betul. Oke, apakah yang perlu kamu lakukan? Pilihan jawapan yang pertama, saya perlu membuat latihan dan membaca buku di rumah. Yang kedua, saya hanya bermain dan tidur ketika berada di rumah. Oke, jika kamu mencontohi Najwa, kamu perlu membuat latihan dan membaca buku di rumah. Baiklah, setakat ini sahaja panduan yang dapat Ustazah berikan kepada murid-murid semua. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.